Dan Allah Ta'ala menyatakan 3 serangkai. Disebut dalam Taurah, disebut di dalam Injil, disebut dalam Quran. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Tur, yaitu gunung Turi Sina yang terletak di semenanjung Sina, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman, iaitulah negeri yang terletak di padang pasir, Makkatul Mukarramah. Tempat buah tin dan buah zaitun ialah Palestin. Dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Gunung Tur ialah gunung Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Tempat Nabi Musa alaihi salam. Negeri yang aman Mekah, tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Di sinilah banyak padri-padri Kristian dan pendeta Yahudi yang mengaji kitab dia sungguh-sungguh. Bukan yang tak mengaji, yang mengaji kitab dia sungguh-sungguh. Yang mengkaji banyak masuk Islam. Kerana mereka membaca tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka membaca berkenaan dengan hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Bahkan kita orang Islam diwajibkan beriman dengan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Termasuk Rasul-Rasul Bani Israel. Kita wajib beriman Nabi Isa adalah Rasul. Musa adalah Rasul. Semua Nabi-Nabi Bani Israel adalah Rasul. Kalau kita tak beriman, tak sah Islam kita. Macam mana puak-puak dia tak percaya ke Nabi Muhammad, tak percaya ke Nabi Isa? Tidakkah ini pelik? Sudah menyeleweng. Sudah menyeleweng. Orang Yahudi tak percaya ke Nabi Isa, percaya pada Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang dia pilih. Orang Kristian pula tak percaya pada Nabi Muhammad, tak percaya pada Nabi-Nabi yang mereka tak setuju dengan Nabi-Nabi itu. Nabi-Nabi ini bukan dipilih oleh manusia. Boleh kita setuju, boleh kita tak setuju. Tidak boleh. Nabi-Nabi dipilih oleh Allah. Allah yang pilih. Nabi-Nabi yang Allah pilih ni adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan yang sempurna. Sempurna akalnya, bijak dan cerdiknya. Sempurna ilmunya. Dan sempurna akhlak dan perangainya. Yang benar, yang tidak bohong sekali-kali. Yang amanah, tidak khianat sekali-kali. Yang berani menyampaikan, tidak takut pada siapa. Ini sifat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Yang dilihat oleh kaum di zaman masing-masing. Nabi-Nabi ni orang baik, tak pernah bohong. Malangnya bila Nabi memberitahu dia adalah Rasul, ajak beriman, mereka lawan Nabi-Nabi ini. Nabi Isa alaihi salam menghadapi keengkaran dan kesombongan orang-orang Yahudi. Berhujah dengan ahli-ahli agama, Farisiun. Orang-orang yang dianggap zuhud dan warak. Farisiun ni orang yang kuat beribadat di kuil-kuil Yahudi. Kuat ibadatnya, meratiknya, pakai pakaian yang sederhana, pegang buah tasbih. Tapi lawan Nabi Isa alaihi salam. Tak ikut Nabi Isa. Maka jangan kita rasa pelik lah. Kalau zaman kita ni ada orang ratik kuat, berzikir kuat, lawan Islam. Ini. Ketika Nabi Isa menjadi Rasul. Di mana pendeta-pendeta yang buah tasbih panjang. Panjang daripada buah tasbih kita lagi. Buat ibadat. Lawan Nabi Isa alaihi salam. Kutabah, penulis-penulis hukum. Penulis-penulis kitab agama. Dan khatib yang memberi khutbah di atas mimbar masjid-masjid. Mimbar kuil-kuil Yahudi. Dan penunggu-penunggu rumah ibadat, yakni sami-sami. Sami-sami. Mereka lawan Nabi Isa alaihi salam. Dan kita orang Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat-sahabat dia, bila kamu berperang, jangan bunuh sami-sami. Biar sami-sami itu duduk di gereja dia, duduk di rumah ibadat dia. Jangan ganggu.
Bahkan kalau rakyat biasa kena cukai. Sami-sami tak kena cukai. Ini kerajaan Islam. Supaya sami-sami ini memikir. Dia baca kitab dia. Dia akan tahu Islam adalah agama asal. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak diganggu sehingga sampai mati. Ada yang masuk Islam dan ada yang sampai mati tak masuk Islam. Terutama mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Mereka tahu syariat Nabi Isa, hujah-hujah mereka, dan segala tipu daya dan putar belik mereka didedahkan. Nabi Isa mendedahkan putar belik ulama-ulama yang jahat, sami-sami yang penipu ni. Seterusnya mereka diajak kembali ke jalan Allah yang sebenarnya. Sehinggalah orang-orang yang menyeleweng itu tidak boleh menipu dan merasa kedudukan mereka terancam dengan kebenaran yang jelas dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Lalu mereka mengambil keputusan untuk bertindak. Para pendeta dan pembesar-pembesar Yahudi mengambil keputusan untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam, tetapi tipu daya mereka gagal. Sebabnya di antara sami-sami ini dia mengaku dia boleh ampun dosa orang. Kalau nak minta ampun dosa, buat dosa berzina ke, minum arak ke, beri piti ke dia. Dia boleh minta ampun dengan Tuhan. Menyebabkan dia antara sami-sami ini kaya raya dengan tipu orang. Dengan tipu orang. Ini di antara penyelewengan. Maka orang berani buat dosa. Dah apa buat dosa, lepas tu pergi ke gereja. Pergi ke kuil. Tok Sami boleh ampun dosa. Senang dia buat begitu. Ini tak betul. Isa alaihi salam membetulkan akidah yang sebenar. Menyebabkan sami-sami merasa terancam dengan kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Terutamanya raja yang memerintah, Herodos, yang telah membunuh Nabi Zakaria dengan gergaji. Dia belah jasad. Ketika Nabi Zakaria, setelah Nabi Yahya disembelih, Nabi Zakaria menyembunyikan diri dalam gonggong kayu. Dia gergajinya kayu, mati Nabi Zakaria. Lepas tu cari Nabi Isa. Akan kita baca kisahnya kemudian. Ini kerana Nabi Isa, Zakaria dan Yahya alaihimussalam menghalang mereka buat kerja yang haram. Ada nabi-nabi, ada orang alim ni buat susah je. Bunuh senang. Kita boleh buat apa saja. Ini ceritanya. Tapi Allah Ta'ala mendedahkan penyelewengan mereka. Wallahu a'lam.